Baik, kembali dalam cerita. Tadi saya bersama dengan Fauzi Suhaimi yang berada di PLAS. Ketika ini saya bersama dengan Umar Wati. Atau nama popularnya Umar. Saya sebut Umar saja, rakan media. Ini antara wartawan yang sangat dikenali dalam kalangan wartawan-wartawan di Malaysia. Kan Umar Wati kan? Tidak begitu, Ustaz. Tadi cerita pasal PLAS. Ada perancangan untuk pulang berkaitan dengan perayaan hujung minggu ni, tak ada? Saya even di Pawali pun saya tak balik kampung. Jadi duduk di rumah sajalah. Saya duduk di rumah saja. Okey, itu cerita berkaitan dengan perayaan dan juga pulang ke kampung melalui PLAS dan sebagainya. Tapi ini satu cerita yang nak dibawakan oleh Umar Wati menerusi liputannya sebelum ini. Kalau anda masih ingat, pada tarikh 4 November 2018 menjadi detik ngeri buat Daniel Syahmi Ahmad Syahril yang merupakan seorang pelumba muda yang cukup berbakat. Begitupun kalau kita boleh sebut sebagai jiwa kelajuannya masih tersemat dalam nalurinya ketika proses pembinaan semula tulang betisnya. Dan apa yang berlaku ketika itu berikutan kemalangan ketika bersaing sengit dengan pencabar dari Jepun di garisan penamat pada perlumbaan Asia Talent Cup atau ATC, iaitu perlumbaan sokongan untuk Grand Prix GP Malaysia. Dan tulang betisnya hancur kira-kira 10 cm yang pada ketika kejadian dilihat tiada lagi harapan untuk diselamatkan. Dan ketika itu ada dua saja pilihan. Pilihan pertama adalah potong kakinya, ataupun pilihan kedua mungkin selepas itu ada pembinaan semula tulang betisnya. Ini cerita yang dibawakan oleh Umar Wati. Ceritanya bagaimana dan apa perkembangannya setakat ini, Umar? Sebelum saya pergi lanjut, baik saya mengimbas sendiri sedikit apa yang berlaku pada 4 November 2018 di mana adik Daniel selepas terlibat dalam kemalangan tu terjatuh selepas terlanggar selepas pelunjung Jepun tu, dia dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur. Okey. Dan selepas 2 hari ditempatkan menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur, dan adik Daniel ini dipindahkan ke Pusat Perubatan Sukan KL. Di mana kewujudan hospital ini pada awalnya saya sendiri tidak tahu. Sehingga saya membuat liputan semalam di mana hospital ini menawarkan rawatan stem cell. Di mana adik Daniel ini selepas dimasukkan ke hospital itu, di mana seperti yang Ehsan bagi tahu tadi, di mana adik Daniel ini hanya mempunyai 2 pilihan. Satu, sama ada kakinya terpaksa dipotong ataupun dia tidak akan boleh berlumba selepas ini dan mungkin terpaksa bergantung sepenuhnya dengan tongkat. Dan apa yang terjadi kepada Daniel adalah, dan sesuatu yang mengkagumkan, saya ingat ini mungkin satu yang melakar sejarah di Malaysia barangkali jika dilihat pada kes adik Daniel, di mana dia ditempatkan, dia menerima rawatan di hospital itu, di Hospital Perubatan Sukan selama 10 bulan, di mana dia berkampung selama 10 bulan di situ dan menerima rawatan. Dan yang menariknya mengenai rawatan stem cell tu, di mana kakinya yang pada awalnya dikatakan hancur, tulang di bawah tulang betisnya hancur 100%, ya, dikatakan bermakna tulangnya sudah hancur dan tidak ada penyambung, betul. Dan kat situ macam dia kosong. Bila dia kosong, cuma tulang ke atas dan tulang ke bawah saja ada. Dan dia terpaksa bergantung dengan satu besi yang menyambungkan kakinya. Untuk menyokong betis dia. Yes, betul. Untuk menyokong dan selepas itu ketika menerima rawatan dan setiap hari menggunakan stem cell itu, untuk mengikuti rawatan stem cell itu, dia akan doktor yang merawatnya, iaitu Dr. So, dia akan menarik tulang itu ke atas, di mana setiap hari tulang itu akan ditarik ke 1 milimeter. Dan proses itu akan berterusan selama 10 bulan sehingga tulang itu bersambung. Dan setiap kali rawatan itu dilakukan, di mana tulang itu akan ditarik ke atas 1 milimeter, Daniel akan ditempatkan di bilik pembedahan kerana proses itu dikatakan sangat menyakitkan dan sangat sakit. Jadi adik Daniel ini akan ditidurkan, akan direhatkan di bilik pembedahan sebelum proses itu dijalankan, dan suntikan stem cell ini akan dilakukan setiap minggu. Dan ini bermakna setiap hari dia akan ditarik 1 milimeter dan suntikan stem cell itu akan dilakukan untuk seminggu sekali. Ya, ini penceritaan daripada seorang wartawan. Kalau kita nak bercakap secara saintifiknya mungkin agak susah, tapi ini senang untuk orang faham. Bila Umar cakap dia ditarik itu, saya pun terfikir juga, maksudnya perubatan seperti itu
Daripada 10 sentimeter yang mungkin adik Daniel ini kehilangan tulangnya akibat hancur itu, kini dah bagaimana perkembangannya? Dah sampai ke berapa sentimeter? Oh, mungkin sebab faktor usia dan pertubuhan fizikal Daniel sendiri, daripada 10 cm sebaik saja diselesai dalam tempoh 10 bulan itu, mungkin kerana pertumbuhannya tulang itu menjadi 13 sentimeter. Daripada 10 dah menjadi kepada 13 sentimeter. Dan apa yang disebut oleh Dr. So K Yong yang merawat Daniel di hospital berkenaan, dia ada 3 peringkat dalam rawatannya, di mana dari segi rawatannya terdapat 3A, 3B dan 3C. 3C dikategorikan sebagai yang paling worst, di mana kaki itu mungkin tidak dapat diselamatkan. Tapi Daniel mungkin barangkali di tempat yang he's maybe lucky, dia berada di 3B, di mana dia mempunyai pergerakan, kakinya mempunyai pergerakan. Itu yang membuatkan doktor yang merawatnya yakin bahawa dia boleh dipulihkan. Dan apa yang lebih menariknya, dan adik Daniel itu sendiri memberi reaksi yang positif setiap kali pembedahan itu dilakukan. Dan apa yang jelas, apabila saya bercakap dengan Daniel semalam, saya sempat tanya dekat Daniel, agak-agak berapa jumlah bilangan pembedahan yang dilakukan sepanjang 10 bulan itu, dan dia sendiri tidak tahu. Sebab dia kata banyak sangat. Dan dia sendiri tidak terkira jumlah bilangan surgery yang dilakukan di kaki itu. Dan apa yang sangat positif yang kita boleh belajar daripada Daniel ni, ketika saya temu ramah beliau semalam, dia sangat teruja untuk kembali beraksi. Dan yang lebih mengagumkan saya, apabila dia keluar daripada hospital pada Disember tahun lepas, dan dia sudah beraksi di Litar, di Sepang bermula Januari itself. Dan waktu Januari itu, iaitu dia melalui latihan-latihan ringan, dan ketika itu dia masih lagi bertongkat. Ya, dia tak ada perasaan fobia sebab kemalangan tu. Itu mungkin antara perkara yang ditanyakan oleh Umar dan juga kawan-kawan lain, kan? Betul, saya dah tanyakan sama ada dia pengalaman, minta dia kongsikan pengalaman pertama selepas tentunya kejadian sebegini, sebagai individu biasa, sebagai manusia yang biasa, ia akan membuatkan kita fobia. Dan apabila saya mengajukan soalan itu kepada Daniel, dia kata tentunya fobia itu ada, tapi semangat dia tu mengatasi fobia itu, dan dia memang teruja untuk kembali beraksi di Litar. Dan untuk pengetahuan Ehsan sendiri, sebaik saja lepas surgery itu, Ehsan telah join 2 championship, di mana pada bulan Mac tahun ini dia menyertai satu championship pada Mac, di mana dalam pusingan pertama dia mendapat nombor 29, dan pusingan kedua dia mendapat tempat kedua. Dan satu lagi pertandingan dia berjaya mendapat tempat pertama. Dan untuk pengetahuan Ihsan juga, minggu depan Daniel akan bertanding dalam satu lagi championship, dan dia berharap untuk at least mendapat top 3, sorry. Semangat yang dia bawa, tapi daripada apa yang berlaku, contohnya daripada pertumbuhan tulang, rawatan stem cell berkenaan, berjaya memulihkan adik Daniel ini dan kembali beraksi di pentas dan juga di gelanggang pemotoran ini. Tetapi bagaimana sebenarnya, kalau Umar dapat ceritakan daripada awal mungkin stem cell itu diketahui, macam mana doktor itu menemui perkara berkenaan dan juga boleh maksudnya adik Daniel ini tidak ada masalah untuk melakukan. Dia bukanlah dilihat sebagai satu bentuk eksperimen kepada adik Daniel. Oh, okey. Sebenarnya ketika adik Daniel ini ditempatkan di rawatan di hospital Kuala Lumpur, mungkin tidak ada rawatan stem cell di hospital berkenaan, dan saya difahamkan oleh coach Daniel itu bahawa coach itu pernah menerima rawatan, because hospital sukan ini bukan saja untuk sports injuries, dia juga merawat untuk surgery ortopedik yang lain juga. So maksudnya cuma kita dari sebagai orang luar, kita melihat sebagai hospital itu hanya untuk sports injury. In fact, hospital itu melakukan sebarang pembedahan yang melibatkan kes-kes ortopedik. Dan apa yang saya berbincang semalam, saya sempat bercakap berborak dengan coach Daniel ini, di mana beliau berkata beliau pernah menerima beberapa rawatan di hospital itu, dan atas nasihat seorang doktor yang merawatnya, dia membawa
membawa Daniel ke hospital berkenaan selepas pada awalnya dilihat Daniel dikatakan perlu memotong kaki atau mungkin tidak mempunyai harapan untuk berjalan dan sebagainya. Dan apabila dimasukkan ke hospital sukan berkenaan selepas pemantauan dilakukan dan yang seperti mana saya bagi tahu tadi di mana ada 3 kategori iaitu 3A, 3B dan 3C dan pemeriksaan doktor mendapati bahawa Daniel berada di kategori yang kedua dan mempunyai harapan untuk pulih dan based on that doktor start untuk melakukan rawatan susulan dan apa yang menarik boleh saya kongsikan di sini, kes Daniel ini juga dimasukkan dalam Jurnal Orthopaedic Malaysia. Itu sesuatu yang sangat yang membanggakan Daniel itu sendiri dan itu bukan satu experience untuk Dr. Saw itu sendiri kerana beliau memberitahu beliau pernah melakukan, hospital itu pernah melakukan rawatan stem cell melebih 980 kes. Dan tentunya, tapi sebelum kes yang sebelum-sebelum ini melibatkan tulang yang paling panjang pun dalam 4 ke 5 cm. Tapi untuk adik ini itu adalah yang terpanjang iaitu 10 cm dan pertumbuhan rebuild bones tu menjadi 13 cm dan disifatkan sebagai yang terpanjang setakat ini dirawat di hospital berkenaan. Dan ia menunjukkan satu perkembangan positif dan bila saya mendengar cerita daripada Umar, daripada apa yang kita baca ini, dia sesuatu yang sangat membanggakan apabila Malaysia mempunyai teknologi dan juga kepakaran perubatan seperti itu dan juga dalam masa yang sama kita dapat melihat kembali bakat muda adik Daniel ini kembali beraksi di pentas antarabangsa. Umar dulu kecil-kecil ada memang cita-cita nak jadi doktor ke? Tak ada. Tak ada. Memang untuk jadi wartawan je lah. Sebab kadang-kadang bila Umar bercakap tu saya macam Umar punya percakapan sangat meyakinkan macam doktor. Sebab kita yakin kan bila doktor bercakap memang tak ada langsung lah. Saya tak adalah, cuma saya belajar aliran sains sajalah dulu. Tapi saya tak adalah jadi doktor. Okey, baik, terima kasih Umar Wati Ramayah. Itu perkongsian kita, perkongsian Umar Wati sebagai seorang wartawan. Kita melihat kepada bagaimana perkembangan perjalanan Malaysia khususnya antara kita membuat liputan dan bagaimana untuk perkara-perkara untuk kita selidik di sebalik laporan dan juga berita yang kita sampaikan di Esok Awal ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kepada Umar Wati dan itu saja waktu yang kita ada untuk cerita. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.